Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara, begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin dan tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, para asatidah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati dan saya sayangi semua para santri yang semoga menjadi manusia-manusia berguna di masa yang akan datang. Dan juga yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah walaupun di luar dalam keadaan hujan lebat, kita masih lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin malam ini ada segelintir hamba-hamba Allah yang berada di tempat-tempat maksiat dan boleh jadi mereka bergelimang dengan maksiat. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita, Allah lembutkan hati kita untuk berada di rumah Allah dan kemudian bersabar mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Dan orang yang bersabar duduk di majlis ilmu merupakan orang-orang yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ. Tiadalah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah daripada rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka, melainkan di antara fadilahnya adalah wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan puji, akan petik namanya dan akan puji di hadapan para malaikat. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah dikasihi oleh Allah, malam ini kita sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, suatu kitab kumpulan hadis daripada Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan seperti biasa, sebelum kajian saya selalu memberikan satu tajuk, dan tajuk ini adalah merupakan gambaran dari apa yang hadis yang akan kita ulas pada malam ini. Tajuk kita adalah walaupun di situasi berbeza. Walaupun di situasi berbeza. Faham? Walaupun di situasi yang berbeza. Apanya situasi macam mana? Kemana arah yang akan kita bincangkan? Yang kita bincangkan pada malam ini adalah satu hadis Nabi SAW. Okey, kita bacakan hadisnya. Hadis ini daripada Abdullah ibnu Abbas. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Dia katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajharu bi salatika wala tukhafit biha." Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha
wabtaghi baina dzalika sabila. Surah apa ni? Isra. Abdullah ibnu Abbas menceritakan ketika ayat ini turun, wala tajhar bi salatika, jangan kau kuatkan bacaanmu dalam solat, wala tukhafit biha, dan jangan kamu rendahkan bacaanmu dalam solat. Ni siapa yang dilarang ni? Siapa yang dilarang ni? Yang bercakap ni siapa? Wala tajhar bi salatika. Siapa yang cakap ni? Ini ayat Al-Quran atau hadis? Ayat Quran. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Siapa yang cakap ni? Allah. Sebab ia ayat Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Jangan kamu kuatkan bacaanmu dalam solat. Ini perintah atau larangan? Larangan. Jangan kamu kuatkan bacaanmu dalam solat. Larangan. Wala tukhafit biha, dan jangan kamu rendahkan bacaanmu dalam solat. Jangan kuatkan, jangan rendahkan. Wabtaghi baina dzalika sabilah, bagi pertengahan. Yang cakap Allah, yang melarang Allah. Yang dilarang siapa ni? Hamba Allah, ya, hamba Allah. Siapa hamba Allah di sini? Ayat ni turun kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi maksudnya ayat ini larangan untuk siapa? Untuk Nabi. Larangan ini untuk Nabi. Walaupun ayat ini larangan untuk Nabi, sebenarnya di situasi yang berbeza, ayat ini juga berlaku untuk kita. Maka Abdullah ibnu Abbas berkata, unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin di Makkah. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah. Berapa tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah yang sembunyinya? Nabi dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Okey, 13 tahun. Yang sembunyi-sembunyi berapa tahun? Berapa tahun? Ilmu ni cuma. Berapa tahun? 3. Berapa tahun? Okey, bagus. Berapa tahun? Geleng. Geleng ternyata jawapan yang senang. Nabi SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Atau yang kita sebut dengan dakwah syariah. Adapun 10 tahun Nabi SAW dakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Halo? Boleh faham? Boleh faham? Dengar. Jangan ada yang bercakap. Jangan tulis something di atas kertas, tapi yang ditulis bukan pelajaran, tapi ditulis gambar-gambar, melukis. Tengok, Ustaz tengoklah. Siapa yang menulis something gambar-gambar, Dragon Ball, Ultraman, ini nanti tengok. Ustaz boleh tanda, orang menulis tulisan ni, dia nampak tulisan dengan melukis. Tak ada orang menulis kajian tu macam-macam ni, sampai ke bawah-bawah. Itu pasti adalah melukis. Faham? Yang biasa kan macam tu. Ketika Nabi SAW di Mekah dakwah secara sirriyah, maka Nabi SAW membaca Al-Quran ketika solat. Ketika solat. Dan solat ni di mana? Solat apa tu? Solat di Mekah. 3 tahun pertama. Solat apa tu? Dah ada solat ke belum? Dah ada solat ke belum pada masa tu? Ada. Solat dah ada. Sebelum ada Nabi SAW, orang dah ada solat dah. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi
mardiyah. Itu surah apa tu? Maryam. Ayat untuk siapa tu? Ha? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyah. Wadhkur fil kitabi Idris. Sebelum Idris apa ceritanya? Ismail. Mana dahulu Nabi Ismail atau Nabi Muhammad? Nabi Ismail. Dah confirm kan? Nabi Ismail lebih dahulu daripada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun keturunan Nabi Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Ismail dah menyuruh ahli keluarganya untuk solat. Bermakna solat dah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma solat yang 5 waktu yang fardu tu wajibnya bila? Ketika selepas Isra' Mi'raj. Jadi sebelum tu masih ada solat tapi bukan solat 5 waktu. Boleh faham? Ketika Nabi SAW solat, ternyata Nabi SAW baca ayat Al-Quran yang dibacanya kuat. Fakana idza rafa'a sautahu sami'al musyrikun. Maka ketika Nabi SAW membaca ayat Al-Quran dengan suara yang kuat dan terdengar oleh orang-orang musyrikin Makkah, fasabbul Quran wa man anzalahu wa man ja'a bihi. Maka orang musyrikin Makkah mereka mencela Al-Quran, mencela siapa yang menurunkan Al-Quran iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan mencela orang yang menerima Al-Quran iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 yang dicela oleh orang musyrikin. Siapa tadi? Al-Quran, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, siapa yang mengkisahkan ayat ni? Mengkisahkan cerita ni siapa tadi? Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas. Siapa dia? Siapa Nabi? Dia sepupu Nabi. Abdullah ibnu Abbas sepupu Nabi yang ia merupakan orang yang pakar Al-Quran. Ia merupakan orang yang pakar Al-Quran dan tiada ayat Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW di mana tempatnya dan bila siang atau malam, tengah bersafar atau tengah mukim, kepada siapa ayat ini ditujukan, melainkan Abdullah ibnu Abbas dah tahu. Dan ini asbab siapa? Asbab berkat doa Nabi SAW yang Nabi pernah mendoakan Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan ia kefahaman dalam urusan agama dan wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Oleh sebab berkat doa Nabi SAW, ia menjadi orang pakar Al-Quran dan ia adalah rujukan para ulama-ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quranul Karim. Dari sini kita dapat faham jemaah. Terkadang kejayaan yang kita rasakan, halo, dengar. Kejayaan yang kita rasakan, jangan kita sangkakan itu disebabkan kebijakan dan kehebatan kita. Ketahuilah bahawa kejayaan yang kita rasakan boleh jadi asbab doa orang lain kepada Allah untuk kita. Ini kenapa macam ni? Macam jenazah? Ha? Kenapa? Apa tu? Macam perangai korang ni. Ada yang nak macam jenazah, ada yang macam sumbat-sumbat hidung ni, sumbat-sumbat apa? Sumbat-sumbat hidung dengan tisu ni macam jenazah pula. Ingat, dengar ni. Tiada kejayaan yang kita rasakan, yang kita dapat di dunia ini, itu disebabkan kehebatan dan kebijakan kita semata-mata, bukan. Boleh jadi itu disebabkan apa? Disebabkan doa orang lain kepada Allah untuk kita. Jadi jangan sombong jemaah. Jangan sombong ketika kita mendapat kejayaan. Oh, saya ni hebat. Sehebat engkau ni bukan kerana engkau semata. Boleh jadi ada orang yang banyak mendoakan engkau, akhirnya engkau menjadi orang baik, menjadi orang hebat. Dan boleh jadi sebaliknya. Kerosakan kita, celaka hidup kita disebabkan ada doa orang lain kepada Allah untuk kita, yang mungkin kita pernah berbuat jahat kepadanya. Itu sebabnya Nabi SAW sabdakan, ittaqu da'watal mazlum.
takutlah kalian daripada doa orang yang terzalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Kerana tiada halangan doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita buat jahat dengan orang lain dan orang itu tak membalas, jangan kita sangkakan kita bebas. Tak. Jangan kita sangkakan kita bebas. Kita pasti akan dibalas. Kalau tak di akhirat, di dunia juga akan dibalas. Di dunia dan akhirat, kalau tak di dunia, pasti di akhirat akan dibalas. Dan orang itu mungkin tak membalas, tapi akan ada orang yang membalas dari arah yang lain. Boleh faham? Kalian santri, jangan ada apa namanya nih yang merasa dirinya senior di kawasan ini. Penyebab hancurnya di satu sekolah kerana ada merasa dirinya senior dan jenior. Saya ni senior, aku di tahun pertama, aku tahun kedua. Engkau tahun ketiga, akhirnya ditekek kepala mana. Kau kan banyak macam tu. Merasa dirinya senior. Hujung-hujungnya apa? Hujung-hujungnya zalim dengan pelajar baru. Kebetulan badannya besar, dia dah lama di sana, datang jenior ni pelajar-pelajar baru mak bapak dia baru datang melawat. Dia baru tu sampai dia jumpai tempat adik kelas dia. Engkau dapat apa dari mak kau? Bagi. Ini merampas ni. Ada buat macam ni? Tak ada kan? Alhamdulillah. Kerana ada sekolah sebagian macam tu. Dan ini adalah permulaan bully. Permulaan bully macam ni. Ujung-ujungnya nanti duit kawan ditarik. Kalau tak nak ditekek kepala kawan. Sebab badan kita rasa besar. Jangan ada macam tu. Kalau kita buat jahat dengan orang tu tak balas, pasti Allah akan balas dari arah yang lain. Boleh faham? Dan kejayaan kita, itu bukan asbab kita. Bukan semata-mata kerana kebijakan kita. Tapi boleh jadi asbab doa orang yang pernah mendoakan kita yang baik-baik. Saya bagi contoh lah. Pernah dengar tak doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Surah apa tu? Surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan zuriatku di mana? Di lembah yang tak ada satu pun pokok tumbuh di atasnya. Di sisi rumahmu yang suci, yaitu di sisi Kaabah. Ketika itu Kaabah belum ada lagi. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati-hati manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minat thamarat. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan nyatanya apa? Doa Nabi Ibrahim. Ibrahim yang berdoa, tapi ia tak melihat hasil daripada doanya. Yang melihat hasil daripada doanya kita sekarang. Tengok Mekah berapa ramainya. Itu bukan disebabkan pembinaan yang bagus. Bukan. Sebab apa? Sebab berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di Mekah, itu negeri kering kerontang. Tanahnya berbatuan. Bukan subur macam di tempat kita. Bukan subur di tempat kita. Tanah batu, bukit-bukit batu. Tanah batu digali sikit pun batu yang diketuk. Tapi buah-buahan di sana lagi fresh daripada di sini. Di situ fresh. Buah-buah busuk macam sini jarang dijumpai. Tanya dengan ustaz kita. Buah-buah busuk macam kita sini jarang dijumpai. Buah situ fresh. Padahal negeri kering. Tak logik, betul tak logik. Ustaz, import Ustaz. Tak kisahlah import ke tak import. Tapi yang jelas, Allah bagi rezeki kepada orang Mekah, buah-buahan yang fresh. Padahal negeri yang kering kerontang. Luar biasa kan? Nabi Ibrahim tak melihat hasil, natijah daripada doanya. Tapi kita sekarang yang melihat hasil daripada doanya. Oleh sebab itu ketika kita ada kejayaan, jangan lupa doa mak bapak. Atuk nenek, boleh jadi doa mereka lah yang menyebabkan kita menjadi penghafal Al-Quran.
Boleh jadi kita menjadi orang kaya. Sebab mereka lah. Doa-doa mereka. Okey. Kemudian Abdullah ibnu Abbas. Dia menceritakan apa? Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW ketika solat selalu membaca ayat dengan kuat. Solat sunat ni. Solat mutlak dia. Tapi bacaan kuat. Sehingga orang musyrikin mendengar dan ia mengejek siapa? Mengejek Al-Quran. Mengejek siapa tu? Mengejek Allah dan mengejek Nabi SAW. Maka turunlah firman Allah, wala tajhar bi salatika. Wahai Muhammad, jangan engkau kuatkan bacaanmu dalam solat. Hatta yasma'al musyrikun. Sampai-sampai orang musyrikun dengar. Jangan. Tapi, wala tukhafit biha. An ashabika fala tusmi'uhum. Jangan pula engkau rendahkan sehingga sahabat engkau tak boleh mendengar ayatnya. Pastikan sahabat engkau dengar, tapi jangan sampai orang musyrikin dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila asmi'hum wala tajhar hatta ya'khudhu 'anka al-Quran. Jadi kalau baca-baca pertengahan jangan kuat, jangan perlahan dan tapi baca pertengahan. Okey. Lihat apa sifat orang musyrikin di sini? Suka memperolok mencela siapa? Mencela Quran, mencela Allah, mencela Nabi SAW. Sekarang kalau kita lihat zaman sekarang, ada tak orang yang mencela Al-Quran? Kalau orang kafir, it's okay, kita boleh faham. Orang Islam ada tak yang mencela Quran? Banyak. Di antara bentuk mencela Al-Quran adalah baca Al-Quran dengan langgam dengan langgam apa? Macam-macam langgam yang seperti Al-Quran seperti nyanyian. Tahu tak? Faham tak? Dia baca maqamat. Baca Al-Quran tu seperti maqamat, tapi maqamat seperti nyanyian. Ada langgam Jawa namanya. Ada langgam Betawi. Ada langgam, macam-macam lah. Saya pun, kita yang dengar pun kita tahu kalau itu bukan baca seperti baca Quran. Bahkan baca Al-Quran dibuat seperti nyanyian rockers. Tahu rockers? Yang rock tahu. Atau buat nyanyiannya je. Apa, seperti macam mana ya? Nak contohkan pun, saya tak pandai berlagu. Macam mana ya? Seperti, kan ada orang yang seperti rockers tu. Rabbana atina fid dunya. Macam itulah lebih kurang. Saya tak pandai buat lagu macam tu. Bukan tak pandai, malah nak belajar. Untuk apa dia belajar? Jadi yang seperti ini termasuk daripada memperolok-olokkan Al-Quran. Dan juga orang yang memperolok Al-Quran adalah orang yang mengatakan bahawa ayat Al-Quran tak relevan lagi untuk masa ni. Ayat ni tak boleh dipakai lagi. Ayat ni hanya untuk zaman-zaman dahulu. Zaman sekarang, zaman moden, Al-Quran tak boleh dipakai lagi. Dan ini adalah bentuk pengolok-ngolokkan dalam Al-Quran. Dan juga mengolok penghafal Al-Quran. Cuba ramai zaman sekarang orang yang memandang orang yang belajar Al-Quran tak ada masa depan. Tapi orang yang belajar sains, IT, wah, ini mempunyai masa depan yang cerah. Pernah dengar tak? Ketika, kau belajar, anak kau belajar mana? Anakku belajar di IT. Belajar tentang IT. Wah, hebat, masa depannya cerah. Belajar apa? Belajar sains. Wah, masa depannya cerah. Yang kau nak belajar Quran, tahfiz Quran. Tak ada masa depan ni orang ni. Maka yang seperti ini pun juga disebut dengan mengolok-olok Al-Quran dan mengejek Al-Quran. Jadi siapa yang biasa mengejek Al-Quran ni? Orang musyrikin. Dan kemudian juga jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini walaupun ditujukan kepada Nabi SAW, tapi ia juga ditujukan kepada kita semua. Bila timenya? Ketika contoh,
suatu masjid berada di kawasan non-Muslim. Alhamdulillah Masjid Al-Hijrah sekelilingnya orang Islam. Betul tak? Betul. Majoriti Islam, saya tak tahulah kalau ada non-Muslim di sini. Saya tak sempat pula tanya dengan pengurus. Di kawasan sini ada orang musyrik, ada apa orang-orang non-Muslim atau tak, saya tak faham. Tapi setahu saya kawasan sini orang Islam, walaupun mungkin ramai daripada mereka yang tak solat. Ya kan? Ada yang solat, ada yang tak solat. Ya kan? Jadi kalau seandainya suatu masjid yang masjid itu berada di kawasan orang non-Muslim, maka jangan buka mic di atas sehingga ketika solat mengganggu siapa? Mengganggu aktiviti orang non-Muslim. Ini bukan dakwah, tapi ini penghinaan kepada Al-Quran itu sendiri. Penghinaan kepada Al-Quran. Kerana ketika kita bunyikan dengan mic, dengan suara di luar, maka orang non-Muslim itu akan tersakiti dan akan mengejek Al-Quran. Mereka akan mengejek Al-Quran dan merasa Al-Quran itu gangguan untuk mereka. Yang puncanya siapa? Yang puncanya pengurus yang tak faham dalam urusan agama, sehingga membenarkan orang buka mengaji sampai ke mic di luar. Bahkan begitu juga, walaupun masjid itu berada di kawasan apa? Kawasan orang Islam. Jangan buka mengaji, lepas tu buka mic di atas setengah jam atau 10 menit sebelum solat. Dan ini tak ada dicontohkan di zaman Nabi SAW. Bukan ada orang tak pandai baca Quran di zaman Nabi. Ramai orang pandai baca Quran, yang hafal Quran di zaman Nabi. Ketika azan, Bilal bin Rabah dia naik ke atas menara, dia azan dengan kuat. Tapi tak pernah pula dalam sejarah, dalam mana-mana hadis disuruh oleh Nabi SAW, wahai sahabat, engkau naik ke atas, baca Quran kuat-kuat dari menara. Memang zaman dulu mic tak ada. Tapi kalau dari menara kan boleh terdengar juga. Tambah lagi orang Arab suaranya kuat-kuat. Tak pernah. Kerana apa? Kerana ini boleh mengganggu aktiviti dan masa rehat orang lain. Atau boleh mengganggu ibadah orang lain. Tambah lagi waktu subuh. Waktu subuh, ada orang ketika itu terlelap. Tengah mungkin malam dia penat dan ini masa dia rehat. Dan dia berharap dia buka alarm tu menjelang waktu dah azan baru dia berbunyi alarm dia supaya apa? Supaya dia bangun. Jadi masa 10 menit tu rasa berharga untuk berehat, dan itu dibunyikan setengah jam sebelum apa? Sebelum azan. Terganggu tak rehat orang? Terganggu. Dan dalam Islam kita tak dibenarkan mengganggu orang lain. Walaupun niatnya baik, kerana niat tak menghalalkan cara. Kerana niat tak menghalalkan cara. Atau boleh jadi di antara mereka ada yang tengah bermunajat malam-malam tu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur, lebih kurang 15 menit sebelum azan, itu waktu mustajab untuk beristighfar, untuk berdoa kepada Allah. Masa tu dia tengah bermunajat, tengah menangis di hadapan Allah. Bunyi baca Quran di luar. Akhirnya apa? Hilang feel dia untuk berdoa. Ini mengganggu. Walaupun niat kita kata baik. Okey? Tapi kalau dah masuk waktu azan, kita bagi laluan azan dulu. Bagi laluan azan dulu. Nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui
muslimin dan muslimat, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masanya berbeza, tetapi situasi yang sama, maka hukum ayat ini berlaku. Atau boleh jadi situasi yang sama, tempat dan masanya berbeza. Contoh juga jemaah, ketika kita dalam masjid, kemudian ada orang gotong royong di luar. Lalu kita buka ngaji Quran murattal, kita buka dan akhirnya orang gotong royong yang digotong royong sana tu orang bercakap-cakap, kemudian macam-macam yang mereka buat. Sambil bercakap-cakap, merokok, kemudian mic Al-Quran dibuka murattal di luar dan diperdengarkan untuk orang awam. Untuk sebagai apa ni? Sebagai apa sebenarnya itu? Untuk hiburan. Untuk meramikan. Untuk meraihkan. Itu tujuannya. Ketika ada gotong royong, kemudian dibuka mic, dibuka murattal Quran, guna mic luar, apa tujuannya? Untuk meraihkan, supaya terlihat ramai. Supaya terlihat, meraihkan. Boleh faham tak? Bukan untuk didengar. Sementara di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u, istami'u. Bunyi ayatnya bukan fasma'u, tapi fastami'u. Dengar, uskut. Fastami'u wa ansitu. Dengar, diam. Baru kalian dapat rahmat. Andaikan kita buka Al-Quran, lalu akhirnya apa? Akhirnya orang yang lain bukan untuk mendengarkan Al-Quran, maka ini termasuk memperlekehkan Al-Quran. Ini termasuk memperlekehkan Al-Quran. Dan juga dalam masjid, walaupun sesama kita, jangan baca bacaan ayat yang mana bacaan kita terkadang melebihi keras pula daripada imam di solat-solat sirriyah. Boleh faham tak? Solat sirriyah tu solat apa? Zuhur dan asar. Imam, solat sirriyah tu apa? Yang hanya baca terdengar oleh diri sendiri. Tapi nyatanya ada segelintir kaum muslimin, ketika solat sirriyah, bacaan dia boleh terdengar sampai saf belakang. Dan bahkan bacaan dia lebih kuat daripada imam. Imam baca pelannya. Yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita yang di sebelah ni, kita dah di penghujung dah. Ghairil maghdubi Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Sebab terikut bacaan sebelah. Ini mengganggu, tak boleh. Boleh faham tak ni? Mengganggu. Jangan biasakan bacaan kuat. Yang bacaan sir, dia baca sir. Jangan baca kuat. Ni kadang-kadang sudahlah baca kuat, baca sudahlah tak betul, baca kuat, dah tu tak berus gigi pula. Di waktu subuh, perokok keras pula. Mamboy. Perokok keras, peminat jering, tak berus gigi, di waktu subuh, baca kuat, berangin pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita di sebelahnya, ya Allah. Solat 5 menit ni, seolah-olah 5 tahun aku menunggu sini. Kenapa ni? Ini mengganggu orang solat. Tak boleh. Dan begitu juga, jangan baca
Assalamualaikum Ustaz. Dengar ni. Bagus soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita berzikir ketika sedang mendengar kajian? Contoh ketika ceramah subuh kita mendengar sambil zikir pagi. Kalau ketika kita berzikir tu bagus. Tapi berzikirlah di tempatnya. Kalau seandainya masa itu masa berzikir, berzikir. Masa dengar kajian, dengar kajian. Jangan campur. Kerana kalau dicampur, dua-duanya akan terlepas. Zikir tak khusyuk, dengar kajian pun juga tak khusyuk. Kerana hati manusia tak boleh bercabang. Tak boleh bercabang. Dia dengar kajian, dia walaupun dengar, tapi dia tengah berzikir. Dia ada dua yang, ada salah satu daripada yang dua ini, yang harus diabaikan. Kalau dia fokus kepada zikir, pasti dia akan, dia fokus pada zikir, pasti kajian tu tak berapa dia faham. Atau boleh jadi, kalau dia fokus pada kajian, zikir tu hanya sekedar sambil lewo je. Jadi kena buat satu-satu. Dan selepas kajian bukan lama pun. Kajian mungkin hanya dalam 1 jam, dan zikir pagi masih boleh dibuat selepas dengar kajian. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagus ni. Canggah dengan apa yang dia baca. Maka orang seperti ini orang-orang fasik. Orang belajar Al-Quran jangan dengan orang-orang fasik. Kalau belajar dengan orang fasik, maka keberkatan ilmu akan hilang. Okey? Allah Ta'ala alam bissawab. Tulisannya kenapa sama je? Macam orang yang sama je. Soalannya pendek, jawabannya panjang pula. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh kita menjaharkan bacaan kita ketika solat sendiri? Solat sendiri, solat apa ni? Solat siang atau solat malam? Kalau solat malam, boleh. Kalau solat sendiri, senyap. Dan itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau solat malam, Nabi SAW pernah menjaharkan. Buktinya ada sahabat Nabi SAW yang ikut solat bersama Nabi. Dan dia mendengar bacaan Nabi. Kalau Nabi baca secara perlahan, pasti dia tak akan dengar. Tapi ini dibaca dan dia tahu apa surah yang baca. Selepas Al-Fatihah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Bukan Al-Fil. Al-Baqarah. 2 juzuk setengah. Kemudian habis. Ingatkan dah rukuk. Nyata tak rukuk. Lepas sambung Ali Imran. Amboi. Itu Nabi. Nabi solat macam tu. Akhirnya apa? Akhirnya, dan ini didengar oleh sahabat tersebut. Kalau seandainya bacaan Nabi secara sir, pasti dia tak akan dengar. Okey? Jadi boleh baca kalau di waktu malam. Kalau siang baca je secara perlahan. Allah Ta'ala alam.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Bagaimana hukumnya jika kita bermain bola sepak dengan seorang ustaz, lalu kita tidak sengaja menendang bola dengan keras kemudian mengenai ustaz tersebut? Amboi. Macam mana ni? Ini sengaja atau tak sengaja? Mungkin di mulut kata tak sengaja, di hati bila aku balas dendam dengan ustaz ni. Inilah kalau kena sepak dengan bola kan, afwan tak sengaja, dalam hati yes kena, kata dia. Jahat. Hati-hati kalian, hilang berkat ilmu kalian, hilang berkat. Dan al-jaza' min jinsil amal, balas satu bergantung kepada amalan. Hari ini kalian buat kepada guru kalian macam tu, suatu hari nanti maka kalian akan mendapatkan yang sama atau lebih daripada itu dari orang lain. Mungkin gurunya tak pandai main bola, tapi akan ada orang yang sepak lebih kuat daripada kalian sepak kepada guru kalian, yang menyebabkan batang hidung kalian pecah. Ingat, Allah Maha tahu isi hati kita semua. Allah Ta'ala alam bissawab. Seram kan? Pecah hidung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum bergadang tanpa uzur syar'i kerana berolahraga malam? Syukran. Tapi katanya tanpa uzur syar'i, sekarang berolahraga manis hati, betul ni? Kalau bergadang tanpa uzur syar'i, maka ini haram. Sebab apa? La darar wala dirar. Tak boleh memudaratkan diri sendiri dan tak boleh memudaratkan orang lain. Kita ni kalau bergadang tanpa uzur syar'i, ini menyebabkan penyakit. Orang kalau bergadang satu hari tak ada masalah, tapi kalau 2-3 hari dia akan menyebabkan itu menjadi penyakit tersendiri. Oleh sebab itu jangan bergadang kecuali ada uzur syar'i. Kalau berolahraga termasuk uzur syar'i tak? Allah alam. Bagus ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu gelaran Wahabi dan kepada siapa sahaja ditujukan? Gelaran Wahabi itu ditujukan kepada sesiapa yang berani dengan terang-terangan mengucapkan yang hak. Yang mengucapkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW secara terang-terangan, maka dia akan dituduh Wahabi. Dia berani membentras yang batil, membentras yang syirik, amalan-amal maksiat, amalan bercanggah dengan sunnah. Siapa yang berani dengan terang-terangan, maka dia akan dituduh Wahabi. Itu dapat contoh, kalau ada tuan guru yang suka bersalaman dengan laki perempuan bukan mahram, dan ada orang berani terang-terang mengatakan ini salah, walaupun memang itu sebenarnya salah dalam hadis Nabi SAW, maka orang yang menuduh itu, orang yang menegur itu akan dituduh Wahabi. Dan begitu juga ada contoh orang yang berzikir berjoget di kuburan, kemudian ditegur, siapa yang berani menegur, maka itu dituduh Wahabi. Dan siapa yang buat penyelewengan, merasa dirinya ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini berlaku. Dan kemudian, bahkan bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia pun gitu juga. Contoh, ada kerosakan di bumi dengan perlombongan atau lombongan itu apa bahasa sini ya? Pertambangan, dengan pertambangan. Kemudian, dan ini merosak alam, merosak ekosistem, dan lain-lain. Akhirnya, ada orang yang berani menegur. Siapa yang menegur, maka dia juga dituduh Wahabi. Ini namanya Wahabi lingkungan. Macam-macam. Siapa yang berani menyampaikan yang hak dan membentras kebatilan, maka dia akan dituduh Wahabi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menjatuhkan semangat orang untuk menyampaikan yang hak. Sampaikan saja yang hak. Wa qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan hak walaupun pahit, walaupun dituduh Wahabi. Kalau dituduh Wahabi sudah lemah semangat menyampaikan dakwah, lalu macam mana orang tuduh kita sebagai sahir, majnun, gila ini. Nabi itu dituduh. Okey? Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Apakah boleh kita meninggikan suara kita ketika menjadi imam solat berjemaah demi irama dan suara yang bagus? Ini dalam solat kan? Dalam solat tak ada masalah meninggikan, tapi jangan gulu. Jangan sampai gulu. Kerana kata Nabi sallam, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebih-lebihan. Buat irama tak ada masalah. Buat maqamat tak ada masalah, tapi kalau gulu, ini bukan menyebabkan ia menjadi bacaan lebih bagus, tapi lebih teruk. Ada seorang yang baca Al-Quran di depan Syekh Aiman Rusdi. Aiman Rusdi. Jadi dia baca Al-Quran dengan apa baca Quran menye-menye menye-menye. Macam menjela-jela. Akhirnya ditegur. Apa yang kau baca? Kau bukan baca Quran, kau menyanyi ni. Marah dia. Okey. Jadi meninggikan suara boleh, tapi jangan melampau. Okey. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seorang isteri ditinggal mati suaminya, lalu ia menikah lagi, lalu ia ditinggal mati. Tunggu dulu. Bermakna dua orang suaminya mati gitu? Iya. Biasanya kalau dua orang mati, kali ketiga takut lagi-laki. Aku takut aku nanti kahwin dengan dia mati lepas. Ya. Apakah istrinya bisa bertemu dengan suami yang pertama? Seorang istri apabila ditinggal mati oleh suaminya, kemudian habis masa iddahnya arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari, kemudian dia menikah lagi dengan laki lain, kalau seandainya sama-sama beriman di hari kiamat, maka mereka akan dikumpulkan bersama suami terakhir. Itu sebabnya para isteri-isteri Nabi SAW tak menikah dengan mana-mana lelaki selepas Nabi SAW meninggal. Pertama memang satu larangan, walan tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kalian tak boleh menikahi isteri-isteri Nabi selepas Nabi meninggal. Tak boleh berangkat, larangan. Yang kedua hikmahnya supaya apa? Supaya isteri Nabi tetap menjadi ahlul bait dan menjadi isteri Nabi di surga nanti, bukan hanya di dunia. Tapi kalau selepas Nabi meninggal dia nikah dengan yang lain, walaupun dengan seorang sahabat, maka di hari kiamat ia dengan sahabat tersebut, bukan dengan Nabi SAW. Rendahlah jadinya. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Sila. Bagaimana cara berbakti seorang anak angkat kepada orang tua kandungnya yang jauh? Mohon penjelasannya Ustaz. Anak angkat kepada orang tua kandungnya. Macam mana ni soalannya? Tak faham saya. Allah alam. Susah. Kalau tak faham, kita jawab tak fahamnya. Pening nak fikirkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah mempercayai mitos itu syirik? Tunggu dulu. Mitos itu apa ya? Bukan gula-gula ya? Ada gula-gula mitos gitu ya? Itu mentos. Mitos itu apa? Cerita rakyat. Keyakinan turun-temurun. Apakah mempercayai mitos itu syirik? Tak tahulah entah betul entah tak definisi mitos ni. Ada yang mengatakan cerita rakyat. Ini ada kata takhayul. Ini ada cerita tak yang mana satu yang betul ni? Tak, yang mana yang betul ni? Mitos ni apa maksudnya?
Tak apalah, nanti saya pelajari dulu apa tu mitos. Nanti salah jawab pula, dipotong dengan tim saya tak potong, nanti orang lain pula potong. Ini kesempatan nak jatuhkan Ustaz Muhammad, kata dia. Nanti saya tanya dulu, saya pelajari dulu apa itu mitos. Nanti ini jemaah sini mitos lain, yang ni lain pula kata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi teman yang suka mengurus urusan orang lain? Dan bagaimana cara menyikapi teman yang sering mencela kita? Ada orang yang membantu. Apa ni? Ini nampaknya meluahkan isi hati, mengadu ni. Kalau ada orang mengurus urusan kita, apa yang diurusnya? Boleh jadi kita tu dah terpesong. Jadi dia sayang pada kita supaya kita tak terpesong, akhirnya dia tegur kita. Itu bagus. Jangan pula ada orang baik tegur kita, apa urusan kau? Biarlah aku buat maksiat pun duit aku, tempat-tempat aku. Bertambah sombong. Orang seperti ini bahaya. Jadi ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 206 bahagian tengah sebelah kiri. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Apa lagi? Wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya takutlah pada Allah, akhirnya bertambah sombong dia. Apa urusan kau? Bila aku buat duit aku, tempat-tempat aku. Apa urusan kau? Ni yang tak boleh. Bertambah sombongnya fahasbuhu jahannam. Orang seperti ini dalam neraka jahannam. Jadi kalau ada orang mengurus urusan kita, tengok dulu apa yang masalah dia. Apa masalah? Boleh jadi dia nak tegur kita. Tambah lagi kita sama student kan. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita terasa keluar angin, kentut dari dubur. Mestilah dari dubur, takkan dari mulut pula. Daripada dubur kita. Tapi tak bersuara. Dan ketika kita hirup, tidak ada baunya Ustaz. Apakah wuduk kita batal? Yes. Kalau dah keluar angin, kita yakin dah keluar, maka kita kena berwuduk semula. Kalaupun kita tak yakin, kita maksudnya kita tak terasa keluar, tapi berbau. Ini bau kentut, bukan bau apa masakan, tapi bau kentut. Maka wuduk semula. Jadi kata Nabi SAW, jangan kamu berpaling sampai kamu mendengar suara atau mencium bau. Dan kita kan terdengar, terasa gitu. Walaupun mungkin tak berbunyi, tapi kan terasa. Orang boleh ditipu, tapi Allah tak boleh ditipu. Nih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim diberkahi oleh Allah. Amin wa iyyakum. Apakah termasuk dari memperolok-olok Al-Quran kalau seorang membuka Al-Quran namun ia tidak membacanya, bahkan ia bercerita dengan teman di sampingnya? Ini banyak sangat tengok pelajar-pelajar. Yes. Ini termasuk daripada memperlekehkan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran dibuka, lepas tu kita cerita-kita. Untuk apa dibuka ni? Nak tipu orang lain supaya nampak, dia betul-betul baca Quran, padahal dia bercerita. Ini termasuk memperlekehkan Al-Quran. Buka Al-Quran, baca. Bukan untuk sekedar dibuka supaya orang sangka dia tengah baca Al-Quran atau tengah murajaah. Allah Ta'ala. Okey, itu sajalah. Soalan lain. Soalan bila ni? Banyak sangat soalan. Okey, itu saja boleh saya kongsikan pada malam ini. Yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.